bulan purnama. Dia berpakaian serba putih dan berterima kasih kepadaku. Saya bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, saya adalah pondan yang telah kau kubur waktu siang itu. Allah Ta'ala telah memberikan rahmat kepadaku kerana banyak orang yang merendahkanku. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, suatu hari Abu Amri Al-Bakindi melalui jalan yang datar. Dia melihat kaum yang hendak mengusir seorang pemuda dari tempatnya kerana membuat kerosakan. Ibunya menangis sehingga Abu Amri Al-Bakindi atau Al-Bikindi merasa kasihan dan memberikan pertolongan. Abu Amri mengatakan, serahkan persoalan ini kepadaku. Jika dia membuat kerosakan lagi, maka ku serahkan kepadamu. Mereka menyerahkan pemuda itu kepada Abu Amri. Selang beberapa hari, Abu Amri melalui tanah datar tersebut dan mendengar isak tangis dari perempuan yang ibu pemuda tadi di balik pintu. Abu Amri bergumam dalam hatinya, yang bersoal jawab dalam hatinya. Barangkali pemuda itu membuat kerosakan lagi sehingga diasingkan dari tempat ini. Abu Amri mengetuk pintu dan menanyakan tentang pemuda itu. Perempuan tua itu keluar dan berkata dia telah meninggal dunia. Abu Amri menanyakan sebab dia meninggal dunia. Perempuan itu menjawab, ketika akan meninggal, dia mengatakan kepadaku, wahai ibu, jangan kau beritahu kepada jiran tetangga tentang kematianku. Saya telah banyak menyakiti mereka. Oleh kerana itu mereka akan menyanyiakan diriku dan tidak akan menghadiri jenazahku. Bila engkau sudah mengkuburkanku, ini adalah cincin yang tertulis dengan menyebut nama Allah, ini bismillah. Hendaklah kau pendang bersamaku, tanam bersamaku. Jika telah selesai, memohon pertolongan kepada Tuhanku. Perempuan itu melanjutkan ceritanya. Saya telah melaksanakan wasiatnya. Ketika Abu Amri hendak pulang dari tempat kuburan, Abu Amri mendengar suara memanggil, wahai ibu, pulanglah, saya telah menghadap Tuhan. Menurut satu pendapat, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Daud AS. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah menciptakan mereka bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi Allah menciptakan mereka agar mereka dapat mengambil keuntungan dariku. Saya telah mendengar Ibrahim Al-Atrushi mengatakan, di Baghdad, saya duduk bersama Ma'ruf Al-Karhi di tepi sungai Tigris. Di depanku pada pemuda belayar menggunakan sampang kecil. Mereka berlabuh menuju tepi sungai sambil minum, makan dan bercanda, bersembang. Saya bertanya pada Ma'ruf, apakah engkau tidak melihat bagaimana mereka bermaksiat kepada Allah? Dengan cara membuka saluran air dan cara meminum arak. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Ma'ruf lantas mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Tuhan, engkau telah membahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Saya menegurnya. Saya meminta kepadamu agar mendoakan mereka biar kena musibah. Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, jika Allah membahagiakan mereka di akhirat, berarti Allah Ta'ala menerima taubatnya. Diceritakan, Abu Abdullah Husain bin Sa'id yang mengatakan, Yahya bin Aktham Al-Qadi, seorang yang setia kawan. Dia mencintaiku, begitu pun saya mencintainya. Saya ingin bermimpi bertemu dengannya dan ingin kutanyakan sesuatu. Apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu? Satu malam, saya betul-betul bermimpi bertemu dengannya. Kemudian saya bertanya, apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu? Yahya menjawab, Allah mengampuniku. Hanya sahaja Allah mencelaku, yakni menegurku. Kemudian dikatakan kepadaku, wahai Yahya, engkau hanya temanku di dunia. Terjemahan lebih tepat, engkau mencampur adukkan kebaikan dengan kejahatan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Kemudian saya menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka qulta inni la astahyi an u'adziba dza syaibatin binnar. Dia ada pembetulan hadis tadi. Engkau telah berkata bahawa engkau malu hendak menyeksa orang tua dengan api. Itu terjemahan dia. Engkau berkata engkau malu untuk menyeksa orang tua dengan api. Setelah itu aku mendapatkan jawapan yakni, Allah Ta'ala telah memaafkanku. Wahai Yahya, dan apa yang disabdakan oleh Nabi adalah benar. Hanya sahaja engkau hanya seorang teman. Hanya sahaja engkau mencampur adukkan kebaikan dengan kejahatan. Baik, dalam beberapa kisah ini, kita ada
4 ataupun 5 cerita dalam tajuk Ar-Raja kita, yang ini mengharapkan keluasan rahmat Allah, mengharapkan keluasan keampunan Allah, mengharapkan keluasan sifat pemurah Allah Ta'ala. Supaya kita tak berputus asa walau siapa kita. Di mana kita beriman pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka ruang peluang kita untuk mendapat kebaikan di sisi Allah itu luas. Sekalipun manusia menafikannya, tapi rahmat Allah itu luas. Maka di sini Al-Imam Abdul Qasim membawa beberapa cerita. Bagaimana luasnya rahmat Allah. Pertama, kisah Riyah Al-Qaisi. Riyah, seorang ulama tabi'in yang terkenal, atau namanya Riyah bin Amri Al-Qaisi. Ini anak murid pada Malik bin Dinar, iaitu ulama sekitar 100 Hijriah lebih. Malik ataupun Riyah Al-Qaisi, dia buat haji ni banyak kali. Lepas dia buat haji banyak kali, dia berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Dia berhenti dekat Mizab. Mizab ni dalam Kaabah dia panggil corong. Atau kita panggil sebagai tempat laluan air. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk dalam Hijr Ismail, jadi Mizab, corong, emas. Maka itu tempat mustajab doa. Hijr itu memang tempat mustajab doa. Bawah tu pun tempat mustajab doa. Bawah Mizab. Dan alhamdulillah saya bila saya ke Mekah, saya selalu ataupun bila mana saya berpeluang berada di Hijr, saya akan betul-betul berada di bawah Mizab, corong emas, untuk saya berdoa. Dan alhamdulillah apa yang kita doakan Allah perkenankan. Ini tempat mustajab sungguh. Maka Riyah Al-Qaisi didoa, Ya Allah, aku hadiahkan segala ibadat hajiku. Yang pertama untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, 10 hajiku untuk 10 seorang sahabat dijamin syurga ni. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman, Sa'id, Talha, Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Ini antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Aku hadiahkan pada mereka 10 lagi. Dan 2 lagi haji untuk ibu ayahku. Dan yang lebih lagi untuk seluruh umat Islam. Tiba-tiba dia lepas cakap macam tu, dia terdengar suara berkata, kami lebih pemurah daripadamu. Sini dia terjemah, dia adalah orang yang dermawan. Maksudnya Allah lebih pemurah padamu. Maka Allah Ta'ala telah mengampunimu, mengampuni kedua orang tuamu, dan setiap orang yang menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya bila di sini timbul suatu persoalan. Apakah kita buat ibadat, boleh tak kita sedekah pahalanya pada Nabi SAW? Kita buat haji, kita korban, boleh tak kita hadiahkan pada Nabi SAW? Tapi ada 2 pandangan ulama. Pandangan pertama kata tak boleh. Sebab apa? Sebab ini tidak dilakukan oleh mana-mana sahabat Nabi SAW. Dan kerana kata Imam Nawawi ini dipanggil tahajjum. Tahajjum ni maksudnya buat tanpa izin orang. Dan ini juga disebut oleh ulama kerana kedudukan Rasulullah itu terlalu tinggi untuk kita hadiahkan pada Nabi SAW. Nak hadiahkan pada yang tinggi ni kena minta izin. Contoh, tuan-tuan nak beri hadiah ke Sultan, boleh tak tuan-tuan pergi di istana beri hadiah? Tak boleh, minta izin dulu. Minta izin dia. Kadang-kadang ditanya hadiah pun nak bagi. Sebab kedudukan tinggi. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, ini pandangan Imam As-Subki. Dan pandangan sebahagian ulama Hambali, Hanafi, yang menyatakan bahawa boleh dihadiahkan mana-mana amal soleh kepada Nabi SAW. Lalu merujuk kepada perbuatan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia pernah melakukan umrah dan diniatkan pahala umrah tadi untuk Nabi SAW. Dan mereka, yang para ulama yang menyokong, yang membolehkannya. Cuma kalau kita nilai balik, ialah ulama besar-besar dia buat hadiah pada Nabi SAW, okeylah kita ni, untuk diri kita pun belum lepas. Tapi kalau kita nak tahu pandang ulama apa hukum memberi hadiah amalan kepada Nabi SAW. Baik, memberi pahala kepada orang lain, pahala ataupun amalan baik pada mak ayah kita itu lain. Itu hal lain. Kenapa level kita ni sama? Kita nak beri pada kawan-kawan kita, adik-beradik kita itu okey. Yang ceritanya ialah nak hadiahkan ibadat kepada Nabi SAW. Antara yang kata boleh, yang kata tak boleh. Maka Riyah ni, dia niatkan pahala hajinya pertama untuk Nabi SAW. Yang kedua untuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga.
Dan yang ketiga ialah untuk mak ayah dia. Dan barulah untuk seluruh orang Islam. Tentang ini menunjukkan bahawa dia pergi haji ni banyak. Apa hukum buat haji banyak? Boleh tak buat haji banyak-banyak? Ada orang kata, Ustaz, kita buat haji sekali lah, bagi peluang ke orang lain. Ini ucapan yang salah. Dia tak ada istilah bagi peluang ke orang lain. Kita kalau ada kesempatan haji, pergilah. Sebab orang lain dia ada peluang dia. Kalau tuan-tuan beri peluang ke orang lain, sebenarnya tuan-tuan tak beri peluang pada orang lain, dia dah ada peluang dia. Kita ada peluang kita. Sebab itu kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Sentiasalah kamu lepas haji, pergi haji. Lepas umrah, pergi umrah. Kerana kedua-dua amanah ini akan menghapuskan kefakiran dan juga menghapuskan dosa. Artinya, orang yang kata saya tak nak pergi haji nanti ambil giliran orang. Tak ada istilah ambil giliran orang. Kalau awak memang layak, pergilah. Sebab haji ni berkait dengan layak. Dia tak ada orang kata bagi ruang ke orang. Jadi kalau kita nak buat haji berkali-kali boleh tak? Boleh, bukan dituntut, disunatkan. Bagi yang berkemampuan. Ada sahabat Rasulullah yang buat haji sampai 40 kali. Sebagaimana dinakalkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang buat sampai 70 kali. Sebagaimana dinakalkan daripada Atha bin Abi Rabah. Dan lain-lain sahabat, lain-lain tabi'in yang melakukan haji banyak kali. 20 kali. 22 kali. Bahkan dikatakan bahawa Hasan dan Husain menunaikan haji lebih pada 20 kali. Dan lain-lain, dalil-dalil lain. Ni kalau tuan-tuan boleh pergi haji 10 kali, silalah. 10 kali, 20 kali. Setiap orang ada target. Saya pun ada target nak pergi haji berapa kali. Kalau Allah lapangkan rezeki saya, Allah berikan kesihatan pada saya pun target. Mana kurang nak pergi haji 10 kali atau 20 kali. Kalau ada kelapangan lah. Alhamdulillah kita terus cuba. Kerana kita nak baiki haji lebih baik. Sampai kita nak berkongsi ilmu dengan orang yang baru-baru pergi haji. Maka itulah tujuan kalau saya pergi haji banyak kali lah. Baik, kembali kisah ini. Apa maksud kisah ini? Berarti kadang-kadang kita ingat balasan di sisi Allah itu terhad. Kita ingat saya nak beriani juga kebaikan. Orang lain macam dah habis dah modal. Maka Allah Ta'ala menyampaikannya. Kadang-kadang saya ni duit ada RM100. Nak derma semua tak boleh. Dermalah 2 orang. Tetapi Allah terima dengan niat saya yang banyak. Ini Riyah Al-Qaisi, dia buat haji banyak jugalah. Tapi nak beri hadiah tadi, yang terima lagi ramai. Maka Allah kata kepada dia, Allah ampunkan dia, ampunkan dosa bapa dia, dan mengampuni semua orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya luas nama Allah. Tentang kadang-kadang bila kita buat amalan, kita pun niatlah biar dapat kaya, dapat kemah. Tapi kita rasa amalan ni taklah banyak sangat. Setakat baca keluar Allah je. Tetapi Allah akan beri lebih banyak. Kadang-kadang kita doa pada mak ayah kita yang dah meninggal. Moga Allah merahmati mereka. Sekali doa lah abang sikit, kakak sikit. Maka Allah beri lebih baik daripada apa yang kita doakan. Ini luasnya rahmat Allah. Luas rahmat Allah. Oleh kerana itu, sentiasa melihat sifat pemurah Allah Ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, diceritakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Thaqafi. Dia kata satu hari, saya tengok ada orang sedang usung jenazah. 4 orang. 3 lelaki, 1 perempuan. Maka belum pernah lah perempuan usung jenazah. Maka saya pun pergi tolong. Kata Imam Al-Thaqafi. Pergi tolong. Lalu sampai ke kubur. Letak mayat kat kubur. Solat. Kata itu antara cara nak mudah. Ini kita buat mayat di rumah. Kat kubur. Kat kubur baru kita solat. Lepas solat turun tanam. Tapi biasa kita solat kat masjid dulu. Kat rumah dulu. Tu semuanya boleh. Cuma kadang-kadang nak ringkaskan cara tu. Ringkas sebab orang semua ada komitmen tinggi kerja ni. Dia nak beralih banyak tempat kan susah. Kalau tuan-tuan solat katakan jenazah kat masjid, bila sampai ke kubur dah tinggal 1/3 je. Kat masjid tadi 40 orang katakan, kat kubur tinggal 10 orang. Jadi kita nak ramai terus. Jadi dia pergi ke kubur. Dia 5 orang lah, 3 lelaki, Imam Al-Thaqafi seorang, dia 4 dan perempuan. Lalu mereka pun solat jenazah kat kubur kemudian tanam. Lalu saya pun nak tanya, siapa mati ni? Kata perempuan tu anak saya. Awak ni tak ada saudara mara, tak ada jiran tetangga ke? Dia kata ada, tapi anak saya ni. Jiran tetangga tak pandang sangat lah, rendah dia, pandang rendah dia. Dah sebab apa pandang rendah? Sebab dia ni waria. Waria ni maksudnya pondan. Kata pondan ni ada 2.
kita panggil khunsa atau mukhannas. Mukhannas ni maksudnya lebih tepat mukhannas lah, bukan pondang dengan istilah syarak. Kalau kita sebut istilah pondang ni, secara makna syarak sebenar ialah orang yang mempunyai dua jantina. Dua jantina dia ada. Tapi yang kita zaman kita sekarang ni, kita panggil pondang tu istilah lelaki lembut. Pondang lah kita. Atau kita sebut maknyah. Maknyah. Baik, kalau cerita maknyah ni tuan-tuan, lelaki yang berperwatakan lembut. Kita tengok, adakah perwatakan lembutnya daripada khilqah? Khilqah ni maksudnya asal macam tu. Ataupun daripada tasannu', buat-buat. Dia buat jalan macam perempuan, apatah lagi yang memang buat pembedahan tu lagi teruklah, dilaknat oleh Allah. Ini kalau misal kata, kita tengok dia daripada muda ni cenderung macam ke arah perempuan sikit. Suara dia lembut, jalannya melenggang, mengalah perempuan. Jadi kalau perempuan jalan catwalk, dia ni kitty walk. Dia punya kitty walk, lagu kucing dia. Maksudnya manja cara berjalan, dia lelaki. Bukan dia buat-buat jadi macam tu. Baik, kalau dia ni yang bukan buat-buat, dia tak berdosa apa, dia tak salah apa. Kadang-kadang lelaki macam ni yang saya katakan berperwatakan perempuan, dia tak ada nafsu dengan perempuan. Dan perempuan juga tak ada nafsu dengan dia bila tengok. Setengah ulama seperti dalam mazhab Maliki membenarkan perempuan yang berperwatakan wanita yang semula jadi tadi untuk bergaul dengan perempuan. Dengan syarat, dia tak ada nafsu dengan perempuan tu tak ada nafsu dengan lelaki. Tak ada nafsu dengan budak, dengan orang ni. Maka boleh. Sebab kalau lelaki lembut ni, dia bergaul dengan lelaki, jahanam dia. Sebab dia macam perwatakan perempuan, wajah dia macam perempuan, melainkan dia lelaki. Lalu oleh kerana dia ni perwatakan lembut, orang kampung tak bersuka dengan dia. Bila dia mati, orang pun tak nak pergi. Sedangkan itu bukan daripada perbuatan dia. Lalu kata Al-Thaqafi, saya pun kesian ke mak dia, saya pun berilah bantuan sikit-sikit. Malam ni saya bermimpi. Saya bertemu dengan dia dalam keadaan wajahnya terang benderang bak bulan purnama. Maka saya tanya, apa amalan sehingga Allah beri kelebihan kamu macam ni? Maka jawab dia, kerana aku bersabar dengan penghinaan orang pada aku. Orang hina. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ibadat kita tak banyak lah. Amalan kita pun tak power sangat. Tapi Allah beri pahala kerana orang hina kita. Orang hina kita ni macam-macam lah. Lalu kita mengambil sikap sabar. Ada orang hina kita, kata kita begitu, kita begini. Tak kira penghinaan bentuk macam kita sabar. Dek orang hina kita, orang pandang sebelah mata kita, Allah angkat darjat kita. Sebab itu disebut dalam hadis, Rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrah. Ramai orang yang kusuk masai penampilannya, tak dipandang oleh orang ramai. Bukan dihalau daripada pintu-pintu rumah. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah terima. Kalau dia berdoa pada Allah, Allah buka pintu langit. Dia orang-orang baik. Tentang sekiranya kalau kita ni dalam kategori orang hina, maka jangan sedih. Penghinaan orang itu ialah darjat kita di sisi Allah. Ialah orang nak hina saya ni tak handsome, dia kata. Saya ni tak sempurna fizikal. Saya ni tak pandai katanya. Saya ni dikatakan tak kaya. Begitu begini. Orang pun pandang sebelah mata kita kalau buat program-program jamuan pun tak nak datang. Sebab siapa kita? Orang lain belum buat majlis dah ramai datang. Maka sabar. Kerana sebenarnya bukan pandangan orang kita nak tengok, pandangan Allah. Pandangan Allah. Kita selalulah perhatikan pandangan Allah. Pandangan Allah dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Selalulah bergantung dan roja dengan Allah. Jangan kita bila orang pandang kita hina, kita pun ya Allah, tak tahulah nak letak muka kat mana. Orang duk tengok saya ni, saya tak ada nilai apa-apa. Maka ini benda-benda yang perlu kita lihat pada penilaian sebenar. Itu kepada Allah SWT. Baik, cerita ketiga. Kisah Abu Amri Al-Bakindi. Tempat Al-Bakindi. Kisah ni tuan-tuan, bila mana dia lalu satu tempat, satu kampung. Orang kampung seperti
memulau ataupun mengelilingi seorang pemuda. Lalu kata Abu Amri, apa cerita ni? Ini pemuda yang buat onar, buat kerosakan di kampung ini. Di sisi pemuda itu ada mak dia, nangis, tolonglah kesian anak saya, jangan pukul dia, jangan marah dia. Ini fitrah seorang ibu. Lalu kata Abu Amri Al-Bikindi, ginilah, janganlah kamu semua kacau dia, biar saya yang uruskannya. Saya nasihat dia. Kalau sekali lagi dia buat onar, buat kerosakan, saya serah pada awak lah, awak nak pukul, ikut suka awak lah. Ni saya uruskan dia. Maka lelaki ni pun, Abu Amri Al-Bikindi pun amankan pemuda ini dan hilangkan tangisan ibunya. Tapi pada hari yang lain, dia tengok mak dia menangis lagi. Tengok perempuan nangis. Ke budak ni buat onar lagi. Maka bila dia masuk, dia ketuk pintu, ternyata budak yang disebut onar tadi dah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, dia kata, mak, kalau saya mati, mak jangan beritahulah jiran tetangga. Sebab saya ni jahat. Saya ni banyak menyusah jiran-jiran. Dan mereka pun kalau beritahu bukan datang. Tapi mak, saya berharap dengan saya ni ada cincin tulis bismillah. Tanamlah saya dengan cincin ni. Moga-moga Allah terima saya. Ini pemuda ni cakap. Maka ditanamlah pemuda ni. Pada waktu tanam, Abu Amri Bikindi didengar. Dalam kubur tadi, pemuda itu berkata, wahai ibu, pulanglah. Saya telah tenang menghadap Tuhan. Tenang menghadap Tuhan. Kita nak tunjuk. Kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, pandangan orang pada kita ni teruk, jahat. Tapi tidak pandangan Allah. Sebab itu sentiasa melihat pada pandangan Allah. Doa kepada Allah. Kita mungkin buruk di sisi pandangan manusia. Jahat. Kita mungkin tak ada apa nilai. Dengan rekod jahat kita pula. Dan kita pula tak reti menyumbang ke masyarakat. Tapi kita tahu lemah kita tu. Kita tahu lemah kita. Kita kadang-kadang adik-beradik, bukan jenis orang boleh tolong adik-beradik, tak ada duit. Adik-beradik pun panas sebelah mata kita. Mu ni ada benda, tak ada harta. Tak boleh tolong. Kata kita rasa lemah tadi, kita doa pada Allah. Mungkin sebab tadi, kedudukan diri kita di sisi Allah itu lebih tinggi. Jadi, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Disebut dalam satu asar. Allah berfirman kepada Daud AS. Wahai Daud, beritahu kepada hamba-hambaku, aku menciptakan mereka bukan aku nak untung. Tetapi aku nak beri untung pada mereka. Contoh kalau kita jumpa orang bisnes. Biasa orang bisnes dia nak untung. Jadi kita pun tak boleh nak pergilah. Dia nak untung. Tapi kalau ada orang bisnes jual barang nak bagi, kita untung. Berebut tak kita pergi? Berebut. Orang buat sale pun kita berebut pergi. Ni sale 50%. Padahal dia naik lagi 50%. Berebut pergi. Sebab nak turun harga, kita rasa untung. Ini Allah Ta'ala nak beri keuntungan pada kita. Tanpa Allah ambil seseng pun keuntungan. Apa yang kita buat ini untuk kita. Tuan-tuan, kita taubat untuk kita, kita pemurah untuk kita baik untuk kita. Kita wasangka baik pada Allah untuk kita. Maka datanglah pada Allah yang nak beri keuntungan pada kita. Allah tak ciptakan kita untuk Allah dapat keuntungan. Tapi Allah nak beri keuntungan pada kita. Ruginya kita. Melepaskan peluang sisi-sisi umur. Tak mencari keuntungan di sisi Allah dengan bertaubat. Dengan bersolat. Dengan berpuasa, dengan sembahyang, dengan berzikir. Tuan-tuan, dengan wasangka baik pada Allah. Dengan rojak, berharap kepada Allah. Tuan-tuan, jangan pandang orang, jangan tengok orang. Jangan nilai orang yang menilai kita. Allah menciptakan kita untuk beri keuntungan pada kita. Maka ambillah keuntungan tersebut. Sebab itu saya sebut, kita umur berapa pun tak pernah terlewat untuk pulang pada Allah. Tuan-tuan umur berapa? 80, belum lewat. 60, belum lewat. Apatah lagi muda beliau. Bagaimana kita nak melangkah bertemu Allah, maka Allah lebih suka menerima kita. Belum kita melangkah kepada Allah, Allah sudah melangkah, berlari kepada kita. Maksudnya, Allah dengan cepat mendatangi rahmatnya kepada kita. Kemudian cerita berikutnya, diceritakan oleh Ibrahim Al-Atrushi dengan gurunya Ma'ruf Al-Karki. Tetapi bila disebut Ma'ruf Al-Karki, seorang ulama
yang meninggal tahun 200 Hijriah. Dia asalnya seorang Kristian kemudian memeluk Islam pada waktu kanak-kanak. Ayah dia Kristian juga, ayah dia pernah hantar ke sekolah Kristian. Lalu cikgu Kristian ni pun ajar kepada Ma'ruf Al-Karki. Sebut Tuhan satu dari tiga, yang Trinity. Dia kata tidak, Allahus Samad, Allah esa tunggal tempat bergantung harap. Cikgu ni pun marahlah dia. Nak rotang dia, dia pun lari dari sekolah. Tak balik-balik. Mak dia cari mana tak balik anak aku. Lamanya mak dan ayah dia pasrah, dah bertahun tak balik. Kalau dia balik, walau agama apa pun kami akan ikut agama dia. Akhirnya dia balik lepas bertahun sebagai Islam. Budak remaja balik sebagai Islam, lalu mak dia pun memeluk Islam. Itu cerita Ma'ruf Al-Karki. Seorang sufi, seorang yang pemurah. Satu hari, anak murid Ma'ruf Al-Karki tengok pemuda-pemuda yang berhibur atas sampan. Sambil menyanyi, bergetar, minum arak. Itu healing sampai pagi tu. Lalu kata, Atrush, Tuan Guru, tengok tu dia buat maksiat. Berani suruh doalah sesuatu. Ma'ruf Karki doa, ya Allah, bagaimana engkau gembirakan dia kat dunia, engkau gembirakan dia kat akhirat. Lalu kata Atrushi, Tuan Guru, dia buat maksiat tu, kenapa pula doa biar dia gembira akhirat? Lalu kata Ma'ruf Karki, maksud, kalau aku doa dia akan gembira akhirat, artinya pasti dia akan ubah hidup dia untuk gembira akhirat. Dia cara doa yang baik. Akhirnya pemuda-pemuda ni tuan-tuan, taubat. Bagaimana mereka pernah bergembira dalam maksiat, maka akhirnya mereka gembira dengan taubat mereka pada hari akhirat kelak. Artinya, kadang-kadang kita dah tengok orang jahat, orang buruk, biarlah doa buruk-buruk, jangan. Doa lain dapat hidayah. Pokoknya dia ni tak bertempik pelolong ni. Power kuat. Mudah-mudahan dia juga dapat ketawa yang sama akhirat kelak. Kata kita. Ya rahmat Allah luas. Satu hari ni kita tengok orang tu jahat, tak elok. Esok lusa kita tak tahu. Kan rahmat Allah tu luas. Yang akan mengenai sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan cerita terakhir kita. Ada seorang ulama namanya Yahya bin Aktham Al-Qadhi. Ini ulama yang lahir tahun 160 Hijriah. Meninggal tahun 242 Hijriah pada usianya 83 tahun. Ini umur lanjut lah. Seorang ulama yang dianggap sebagai faqih, bijak. Maka dia pun meninggal dunia pada usia 83 tahun. Kawan rapat dia nama Abu Abdullah Hussein bin Sa'id. Dia kata, rindunya aku pada kawan aku Yahya. Yahya ni masa dia hidup, dia lah yang paling kasih pada aku dan aku kasih pada dia. Maka bila mati nak jumpalah dalam mimpi. Itu fitrah kita kan. Kalau mana-mana orang kita sayang mati, kita nak jumpalah dia. Dalam mimpi lah. Satu-satunya jalan untuk kita jumpa orang yang mati ialah mimpi. Dan mimpi orang beriman itu benar. Dan mimpi orang beriman itu baik. Tuan-tuan tak salah tuan-tuan doa. Biar kita bermimpi yang baik. Allahumma inni as'aluka ru'ya sadiqah. Nafi'ah ghaira dharrah. Ya Allah, aku mohon padamu mimpi yang benar. Yang bermanfaat, tidak memberi mudarat. Ini yang doa yang baik. Ya Allah, aku mohon padamu mimpi yang baik. Mimpi yang benar. Yang memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Maka kata kawan dia, akhirnya dia pun dapatlah jumpa Yahya bin Aktham Al-Qadhi radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mimpi ditanya, apa yang Allah lakukan padamu? Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuniku. Tapi Allah marah juga aku atas kesalahan. Sehingga Allah berkata kepadaku, kamu ni suka campur aduk, baik ada, buruk pun ada. Mukhallat. Jenis macam kita katakan rojak amalanmu. Baik pun ada. Macam koktail punya amalan. Time masjid, time joget boleh tahan juga. Time mengaji, time karaoke tak ngalah juga. Time derma. Tapi time kedekutnya ada juga. Jadi campur macam tu. Patutnya tak elok lah macam tu. Kita orang beriman ni jangan campur amalan. Baik-baik semua. Tapi kadang-kadang orang ni tak sama. Tingkat iman dia, kekuatan iman, kedalaman iman tak sama. Yahya bin Aktham kata, saya Allah ampun. Tapi Allah kata, kamu suka campur adukkan. Lalu saya berkata, ya Allah, bukankah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahawa engkau berkata, aku malu untuk mengazab hamba-Ku yang umurnya 80 tahun. Dan aku umur 83 mati.
Lalu kata Allah Ta'ala, ni dalam mimpi dia, benar kata Rasulku, benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dalam hadis, Allah tu di antara sifat Allah ni hayi, sifat malu. Tentang malu ni bukanlah macam malu macam kita lah. Maksudnya Allah tak akan menolak. Allah akan memberi kurniaan. Misal kalau sebut Allah malu untuk azab, artinya Allah memberikan kurniaan dengan tidak mengazab. Allah malu untuk tidak mustajabkan doa. Baik, ada dua tempat di mana Allah malu pada hamba-Nya. Dengan maksud malu yang layak bagi Allah, bukan malu macam malu kucing kita tu. Pertama, Allah malu mengazab orang yang umur 80 ke atas. Dah tua. Sebab dia lama dah buat ibadat, mungkinlah tercampur dengan benda-benda maksiat. Yang kedua, Allah malu bila hamba-Nya mengangkat tangan, lalu Allah tak perkenankan. Allah pasti akan beri dengan apa cara sekalipun. Beri. Bagaimana kita sebut rahsia kemustajaban doa, sama ada Allah beri macam kita minta, atau Allah simpan akhirat, atau Allah palingkan kita daripada bahaya yang sama dengan benda yang kita minta. Maka kata Yahya bin Aktham, ya Allah, engkau dah kata aku malu mengazab hamba-Ku yang umur 80 tahun. Maka akulah orangnya. Ya, sebab dia meninggal umur 83 tahun. Akhirnya beliau diampunkan oleh Allah. Jadi secara umumnya tuan-tuan, kisah-kisah yang kita baca yang disebut oleh Imam Abdul Qasim, banyak kisah ni. Kesemuanya menunjukkan bahawa keluasan, lapangnya kurniaan Allah, sifat pemurah Allah, sifat pengampun Allah, penyayang Allah. Makhluk dia sentiasa melihat kita dengan kecuaian pandangannya. Tapi Allah melihat kita dengan kesempurnaan pandangannya. Makhluk melihat kita dengan maksud mencari keuntungan di sisinya. Mencari keuntungan daripada makhluk. Tapi Allah ingin memberi keuntungan pada makhluk. Kita melihat manusia sejauh mana dia beri manfaat pada kita. Tetapi Allah melihat hamba-Nya untuk memberi manfaat kepada hamba-Nya. Dengan segala kurniaan, segala kebaikan. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, selalu bergantung pada Allah. Selalu berharap pada Allah. Biarlah orang kata apa pun, tapi kita ada Allah. Biarlah orang tahang-tangang untuk kedekut dengan kita, tapi kita ada Allah. Biarlah doktor kata dah tak ada ubat untuk ubat kita, kita ada Allah. Biarlah orang kata saya tak nak kawan lagi dengan awak, tak nak cakap dengan awak, kita ada Allah. Setiap kali ada makhluk yang menjadikan kita putus asa, putus harap. Setiap kali makhluk yang ada cuba menutup pintu, ada yang ingin menutup lampu, ada yang ingin menyekat itu dan ini, ada yang ingin memudaratkan, lihatlah kita ada Allah. Allah pembantu, Allah penolong, Allah penguat. Allah lah cahaya kita. Allah lah penyelesaian masalah kita. Allah lah rezeki kita. Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita. Maka pergantungan, harapan pada Allah. Jangan pernah pudar, apatah lagi padam. Pudar pun jangan, apatah lagi padam. Sentiasa berdoa pada Allah. Ya Allah Tuhan, tempat pergantungan harap. Ya Allah, tempat segala kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, padamu kucurahkan segala harapan dan pergantungan, segala pengaduan dan segala kelemahan. Kerana Engkau Allah yang akan mengangkat segala musibah. Amman yujibul muttarra iza da'a wa yakshifus su'. Bukankah hanya Allah yang boleh menghilangkan segala keburukan dan kejahatan, yang membantu orang yang tersepit dalam doa dan harapan dan mengangkat segala perkara yang tidak baik. Dan dia Allah. Sebab itu kenali Allah, maka lapanglah hidup kita. Kenali Allah, maka kita akan lihat jalan di hadapan kita begitu luas dan bercahaya. Ia jalan menuju Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.